Kita berada pada muka surat 182, bab yang ke-37. Betul ya? Babu maja'a fi sifati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'r. Bab yang menceritakan tentang percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa rizqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wastamil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba rasulik wa hubba ma yanfa'una hubbuhu 'indak. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah Ta'ala sekalian, syukur pada pagi duha yang berbahagia ini kita dihimpunkan di dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat 182, bab yang ke-37. Betul ya? Babu maja'a fi sifati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'r. Bab yang menceritakan tentang percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syair. Ini dalam ucapan Rasulullah ni ada tak yang mengandungi syair? Ada tak Rasulullah mengungkapkan kata-kata yang puitis, yang berangkap, ya, yang berbentuk sastra syair? Kerana dalam Quran memberitahu bahawa wa ma huwa biqauli syair. Rasulullah ni ucapannya bukan ucapan seorang penyair. Baginda bukan seorang penyair, baginda bukan seorang sastrawan puisi, ya. Maksudnya Quran dah declare Rasulullah ni bukan penyair. Tapi
Ada tak dalam percakapan Rasulullah ni yang ada rupa seperti syair? Jom kita tengok. Wabihi qala haddatsana Ali bin Hujr haddatsana Syarih an al-Miqdam ibn Shuraih an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qila laha hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamassalu bi syai'in min asy-syi'r qalat kana yatamassalu bi syi'ri ibni Rawahah wa yatamassalu bi qawlihi wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Baik, daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, dikatakan kepadanya, adakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan sesuatu daripada syair? Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan dengan syair Ibnu Rawahah dan mengungkapkan dengan perkataannya, akan datang kepadamu dengan berita-berita daripada orang yang tidak kamu berikan bekalan perbelanjaannya untuk musafir. Maka orang bertanya kepada Siti Aisyah, Rasulullah pernah tak cakap, percakapan dia ada yang macam rupa syair? Siti Aisyah kata, ya ada. Beliau pernah merakamkan perkataan syair yang dikarang oleh Abdullah ibn Rawahah, seorang sahabat Nabi yang hebat dalam mengarang syair. Sahabat Nabi Abdullah bin Rawahah, beliau salah seorang daripada syu'ara war rasul, para penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada tim. Sekarang ni tim kasidah lah. Ya, baginda dia ada tim kasidah mereka. Tapi mereka bergerak, masing-masing semua bergerak solo. Mereka tak adalah buat tim lepas tu berpuisi beramai-ramai, tak. Mereka semua solo secara individu, tapi mereka semua dalam 6-7 orang. Mereka dikenali sebagai syu'ara war rasul, the poets of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyair Rasul baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas mereka akan karang syair untuk memberi kekuatan, untuk memberi kekuatan semangat kepada orang Islam, ya, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji agama Islam. Jadi penyair ini mereka ada peranan tersendiri di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kerana karangan-karangan syair ni, bila kita sebut syair, ya, dalam bahasa Arab, yang kita sebut syair tu daripada bahasa Arab, syair, ya. Yang dalam bahasa Melayu kita syair tu, dia daripada bahasa Arab, syair. Tu kita tengok tu, syair. Dalam bahasa Arab, syair ni segala bentuk ucapan yang dikarang secara berangkap, ya. Macam kita di sini, kita mempunyai beberapa istilah untuk itu. Kita berguna perkataan pantun, puisi, syair. Syair tu one component je, kan? Satu bentuk ucapan sastra. Ada yang lain seloka, ada yang lain gurindam, ada yang lain sajak. Tapi dalam bahasa Arab tu semua di bawah kategori syair. Syair ni segala ucapan yang disusun secara berangkap, secara dia ada susunan rangkap dia. Lainlah daripada percakapan biasa, kan. Puisi dia ada cara tersendiri, sajak maksudnya dia tersusun secara sastra. Ucapan apabila tersusun secara sastra puitis dipanggil syair. Dalam bahasa kita ni, syair ni yang ada satu melodi lah. Dia lain istilah tu untuk nak kata lain melodi, ya. Bahasa Arab semua panggil syair. Melodi ke tak melodi je semua panggil syair. Macam mana syair yang bahasa Melayu punya? Irama dia macam mana? Tersebutlah cerita seorang putera. Lebih kurang lah macam tu. Itu dalam bahasa Melayu syair.
rangkap yang beliau maksudnya kalau baginda mengulang mana-mana bait syair daripada orang lain, maksudnya Rasulullah suka bait-bait syair itu. Maksudnya bait syair itu mempunyai pengertian yang mendalam. Ya. Maksudnya ucapan-ucapan sastra yang dikarang oleh manusia biasa, ia mempunyai peranan yang tersendiri. Ya. Walaupun ketika zaman wahyu sedang diturunkan dan hadis-hadis sedang disebutkan, maksudnya Rasulullah tak tolak ucapan-ucapan yang disusun dengan susunan kesusastraannya. Kenapa sebabnya? Sekejap lagi nanti kita akan jumpa hadis ni. Kenapa Rasulullah galakkan para penyair ini untuk terus bersyair, untuk terus berkarya, untuk terus bersastra, untuk terus bersyair, bahkan to such an extent. Dalam Masjid Nabawi ada dua jenis mimbar. Satu mimbar untuk Rasulullah bagi khutbah, satu lagi mimbar, don't be surprised, untuk para penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang spesifik. Kalau mimbar belah situ, ya, menghadap, kata mimbar begini, katakan kiblat sana kan, Rasulullah bagi khutbah begini, nanti mimbar lagi satu dia berada di tepi masjid, berada di tepi. Nanti daripada masa ke semasa Rasulullah akan tanya, ada syair tak? Ataupun kalau Rasulullah nak, Rasulullah boleh sebut terus mana-mana sahabatnya yang mahir syair, naik dendangkan syair, masih dendangkan kasidah, ya. Itu dalam Masjid Nabawi. Hari ni ada orang kata, kenapa puak-puak ni dendang kasidah dalam masjid? Ya. Zaman Rasulullah sendiri endorse untuk buat mimbar khusus untuk para penyair Rasul. Ya. Kerana penting, Rasulullah tahu apa signifikan dan kepentingannya. Zaman ketika itu ialah tak ada TV, tak ada media sosial. Penyair ni penting. Ya. Zaman Rasulullah tu memang kesusastraan sangat penting. Sebab tu di Kaabah sentiasa ada 7 carta yang tertinggi daripada karangan syair-syair. Jadi ada beberapa orang penyair, orang Arab, ada yang Muslim, ada yang bukan Muslim. Siapa yang dapat karang syair yang indah, maknanya, susunannya, tata bahasa Arabnya, dia akan naik digantungkan. Dia panggil sab'ah mu'allaqah. Dia panggil sab'ah mu'allaqah, 7 carta yang digantung. Jadi syair ini akan ditulis, akan digantung di Kaabah. Jika ada orang yang boleh tulis syair yang lebih baik daripada itu, maka yang berada pada carta yang terakhir akan turun, naik yang lain. Dia akan sentiasa silih berganti. Siapa yang dapat kemukakan syair yang lebih hebat, naik. Macam kita kan ada carta lagu kan. Siapa yang tak boleh kalahkan, katakan carta nasyid kan, Aikim. Kalau tak ada siapa yang kalahkan, yang nombor 1 tu tetap nombor 1. Dia panggil juara bertahan. Carta yang teratas yang bertahan. Melainkan kalau ada yang dapat mengatasi, bersaing dan dapat kalahkan yang atas. Begitu. Dan apabila sesuatu digantungkan di Kaabah, itu menunjukkan sesuatu yang sangat signifikan di sisi orang Arab. Sebab Kaabah di sisi mereka adalah mulia. Jadi perkara yang hebat di sisi mereka akan gantung di Kaabah. Baik, Rasulullah ini merakamkan syair yang dia dibuat oleh Abdullah bin Rawahah yang mengatakan, akan datang kepadamu dengan berita-berita daripada orang yang tidak kamu berikan bekalan perbelanjaannya. Maksudnya Rasulullah suka syair ini sebab dia memberitahu tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membuat dakwah tanpa minta upah daripada orang, tanpa minta sponsor daripada orang. Ya. Itu Rasulullah. Hadis yang berikutnya, hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi, hadatsana Sufyan Ats-Tsauri daripada Abdul Malik bin Umair, hadatsana Abu Salamah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalimah yang paling benar yang pernah diperkatakan oleh penyair adalah kalimah Sayyidina Labid radhiyallahu anhu. Ingatlah apa syairnya? Ingatlah setiap sesuatu selain Allah akan binasa. Bahasa Arabnya, ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Itu. Kemudian Rasul kata, dan hampir sahaja Umayyah bin Abi Salt masuk Islam kerana syair-syairnya. Ada satu orang Arab jahiliyah ni, dia hebat dengan syair-syairnya, dan syairnya beberapa syair naik carta, sabah mu'allaqah di Kaabah. Dia ni Arab jahiliyah, akan tapi memerhatikan rangkap-rangkap syairnya, Rasulullah kata seolah-olah dia ni Islam. Sebab seolah-olah dia ni beriman dengan Tuhan, beriman dengan perkara ghaib. Tak ada syair dia yang menggambarkan dia ni menyembah berhala. Sebenarnya bukan semua Arab jahiliah sembah berhala, ya. Ini kita kena faham. Bukan semua orang Arab jahiliah sembah berhala. Ada di antara mereka yang terus berpegang dengan agama Nabi Ibrahim yang asal. Ada di antara mereka yang tetap berpegang dengan agama Ahlul Kitab, Yahudi atau Nasrani. Bukan semua sembah berhala. Berhala ni baru sebenarnya di Mekah tu, sebenarnya baru sebelum Rasulullah 300 tahun orang mula masuk. Itu pun asalnya dia masuk untuk nak meniaga, dan selas dia dapat promote barang dia ni untuk jadi Tuhan kita boleh minta kat dia. Baik, Rasulullah memuji satu syair ini melebihi syair-syair yang lain, iaitu seorang penyair yang kemudian menjadi sahabat Nabi bernama Labid, Sayyidina Labid radhiyallahu anhu. Beliau ni sangat hebat, selebriti besar dalam dunia seni ni. Beliau nama besar, selebriti lah, artis lah. Zaman tu siapa yang boleh karang syair, artis. Siapa boleh naik carta, artis. Kemudian salah satu ungkapan yang beliau sebutkan adalah ungkapan yang tinggi, yang hebat. Beliau mengatakan, ingatlah setiap sesuatu selain Allah. Di sini diterjemahkan akan binasa, tetapi saya nak terjemahkan, ingatlah setiap sesuatu selain Allah adalah lenyap. Maksudnya segala-galanya hakikat asalnya lenyap. Kita ni hanyalah diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu-satunya zat yang tidak pernah lenyap dan tidak akan lenyap adalah Allah. Wujud yang hakiki hanya Allah. Kita ini hanya menumpang wujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni semua hanyalah diadakan, kita ni semua hanyalah diwujudkan, dan yang mewujudkan kita Allah. Kalau dia nak hilangkan kita sekelip mata kita boleh lenyap. Maka yang sebenar-benar wujud tentulah yang mewujudkan kita. Adapun kita yang diwujudkan ini, kita status asal kita adalah lenyap, dan status asal Allah adalah wujud hakiki. Macam kita beli TV, asal TV kita ni on ke off? Asalnya off. Bila kita on, alihkan elektrik, pasang plug, maka dia akan menyala, akan hidup. Dan hidup tu selagi mana kita biarkan dia on. Tapi setelah dia dah on, apa status dia sebenarnya, on ke off? Sebenarnya status asal dia hidup ke mati sebenarnya? Off. Itu status asal dia. Kita bukan beli-beli bawa rumah terus on, daripada kilang dah on dah. Tak ada, dia memang asalnya off. Jadi kalau kita dah on pun, dia tetap dia ada status asal dia off. Sebab tu kalau kita cabut je plug, dia off balik. Sebab itu status asal dia. Macam mana dah kita, kan? Kita ni asalnya off, lenyap, tiada. Tapi Allah Ta'ala limpahkan cahaya wujud. Kalau TV tadi, dia dapat limpahan cahaya elektrik, masuk kat dia, jadi dia on, menyala. Kita ni kita ulama panggil limpahan, dia panggil faidul wujud, ataupun faidani nuril wujud, limpahan cahaya wujud.
Selagi mana Allah Ta'ala izinkan cahaya wujud itu melimpah pada diri kita, kita wujud. Kalau Allah tarik limpahan tersebut, terus kita lenyap daripada dunia ni. Lenyap ni bukan mati, lenyap terus, hilang. Bismillah. Itu syarahan para ulama terhadap perkataan Labid tadi. Sebab tu saya terjemahkan dengan apa yang difahami oleh para ulama. Ingatlah, setiap sesuatu selain Allah adalah lenyap, adalah batil. Batil ni fake. Everything is fake. Semua fake. Dunia ni fake. Yang real Allah. Dan yang maha nyata Allah. Di alam ni, lepas Allah ciptakan kita, bukan kita yang paling nyata di alam ini, Allah paling nyata. Sebab nama Allah Az-Zahir Al-Mubin. Kita tak boleh beriktikad yang kita lebih nyata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kerana kita tak nampak Allah, kita rasa kita lebih nyata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nama Allah Az-Zahir, nama Allah An-Nur, nama Allah Al-Mubin. Dia yang paling nyata, senyata-nyatanya, lebih nyata dan lebih jelas daripada kita sendiri. Akan tetapi Allah juga namanya Al-Batin, iaitu Allah SWT menutupi pandangan mata kita sehingga kita tidak melihat Allah di alam dunia ini. Bukan kerana ada tutupan hijab yang menutupi Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Jika ada tutupan atau hijab yang menutupi Allah, bermakna hijab itu lebih agung daripada Allah sehingga dapat menutupi zat Allah. Zat Allah yang azim, yang akbar. Tidak mungkin ada sesuatu yang boleh menutupi Allah, yang menjelubungi Allah, Sebab sesuatu untuk nak menutup kita, benda tu mesti lebih besar daripada kita. Kalau benda tu kecil, boleh ke tutup kita? Contohnya begini, kecil je. Tapi kalau dia besar, boleh tak tutup? Baru boleh tutup, kan? Emas kita, kalau dia kecil, boleh tak dia tutup kita? Kalau dia kecil, nak tutup apa kita? Dia kena besar baru boleh tutup kita. Ini pun sebab tak cukup besar, dia tak tutup penuh lagi, kan? Jadi kalau ada sesuatu yang boleh menutupi Allah sampai kita tak nampak dia, sebab kita rasa ada sesuatu yang Allah berada di selindung sebalik sesuatu, maksudnya sesuatu tu lebih agung daripada Allah, sebab Allah boleh bersembunyi di belakangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nama Allah Az-Zahir, An-Nur, Al-Mubin. Dia senyata-nyatanya, maha nyata. Tidak ada yang lebih nyata daripada Allah Subhanahu Wa Taala di alam buana ini, di semesta ini. Cuma Imam Ibn Athaillah Sakandari mengatakan ia perlu disaksikan dengan mata hati. Mata hati yang dapat menyaksikan Allah yang senyata-nyatanya. Tidak ada yang lebih nyata daripada Allah SWT. Bayangkan antara kita dengan kita, kita bukan lebih dekat dengan diri kita sendiri, sebab Allah yang lebih dekat dengan kita, bukan kita. Cuma kita assume that we are more closer to ourselves, but it's not. It's not us, it's Allah. Allah is more closer to ourselves than ourselves to ourselves. Allah lebih hampir daripada kita berbanding diri kita kepada diri kita sendiri. Don't even think, don't have that perception that we are more closer to ourselves. No, it's wrong. Allah Ta'ala says in the Quran, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. I am more closer to my servant than he himself and his jugular vein. Maksudnya Allah nak kata dalam surah Qaf ayat 16 ini, juzuk 26 surah Qaf ayat 16, Allah kata aku lebih dekat dengan kamu lebih daripada diri kamu kepada dirimu sendiri. Maksudnya lebih dekat dengan kita. Jadi kalau anak kecil saya datang,
Tanya, Abi, where is Allah? Maka saya gunakan jawapan yang digunakan dalam Al-Quran. Allah is so close. Anak-anak saya ni cakap orang putih. Nanti kalau saya cakap orang putih, dia yang ketawakan accent saya. Abis accent so funny. Alright. Your accent is good. Okay. Allah is so near. Allah is so close. How close, Abi? How near, Abi? Why we cannot see him? So, dengan budak, kita guna cara budak. Saya pun keluarkan duit shilling. Saya keluarkan shilling. Saya terus keluar, terus letak depan mata dia. Ni berapa sen? I cannot see, Abi. I cannot see. No. Ni, dia kata ni dah dekat ni. Saya kata, this is so close to your eyes. You're supposed to see. But I cannot see. So why you cannot see? Because it's so close. It's too close, Abi. Too close. Then Allah is more closer. Allah is more closer. Untuk nak fahamkan budak. Saya taklah kata Allah ada kat atas langit. Nanti dia pening. Maksudnya kalau kita jadi Superman flying non-stop, kita boleh jumpa Allah. Kita yang pening nanti. Kita yang create suasana yang nanti kita tak boleh nak bagi jawapan. So Abi, kalau ada roket yang boleh terbang tinggi, nanti boleh jumpa Allah kat atas dia. Pening kita kata Allah duduk atas langit, pening kita nanti. Guna jawapan yang digunakan oleh Quran. Sebiji, sebab seorang sahabat Nabi jumpa Rasulullah, tanya tentang keberadaan Allah. Ayat Quran turun untuk menjawabnya. Okey, apa yang ditanya oleh sahabat tadi? Beliau adalah seorang Arab Badui. Mengatakan, Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi? Wahai Rasulullah, is Allah is so far that is Allah is far away that we should to shout to him? Or is Allah is near that we can whisper to him? Ya. Maksudnya dia tengah tanya keberadaan Allah. Untuk soalan yang hebat ini, Allah Ta'ala turunkan ayat Quran sebagai jawapan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, jawapan yang diberikan. So dia bagi jawapan kepada siapa nak tanya kepada kita, di mana Allah. That's the answer. Surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. When my servant came to you, oh my beloved Muhammad, and ask you about me, tell him that I'm so near. I'm so near. Jika hamba-Ku datang kepadamu, wahai kekasihku Muhammad, dan bertanya kepadamu perihalku, anni fa inni qarib, katakan saja kepadanya, aku sangat dekat, sangat hampir. Dan dalam ayat surah Qaf ayat 16 juzuk 26, Allah bagi tahu macam mana kedekatan tu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Oh my servant, you want to know the nearness, the proximity and the closeness between me and you? I'm telling you, I am more closer to you than yourself. Baik, this closeness, this type of proximity and nearness, it cannot be imagined by our mind. It cannot be deemed or contemplated by our brain. No, there is a limitation Allah SWT has put in our mind, in our cognitive capability. But Allah SWT put keajaiban, the miracle in our heart. Ada keajaiban pada hati kita, untuk hati kita yang feel Allah. Minda bukan tempat feel. Minda untuk beranalisis, hafal teks, faham data, susun, proses, maklumat, info. Boleh, itu minda, itu akal. Tapi dia kena pass baton kalau dia nak dalam perjalanan rohani, sebab itu tugas hati. Hati yang dapat feel. Hati dapat feel. Hati dapat feel, dapat rasa kedekatan Allah, dapat rasa kehampiran Allah, dapat rasa kebersamaan Allah, dapat rasa pengliputan Allah. Ini semua perkataan ini semua dalam Quran. Dapat rasa keakraban Allah, dapat rasa keintiman Allah, dapat rasa kecintaan Allah,
dapat rasa kemesraan Allah, dapat rasa keasyikan Allah, dapat rasa keagungan Allah, dapat rasa kehebatan Allah. Yes, that is the faculty of our heart to feel Allah, to feel, to get that feeling. Kan kalau orang kan dia buat sharing session dengan kita, katakan dia meluahkan sesuatu pada kita, dia masalah keluarga dia dan sebagainya, kita pun fokus, dia ceritakan dia punya perjalanan hidup dia, dan kemudian kita kata, yes my dear, I can feel you, I feel you, really, I feel you my dear. Okay, kita dapat feel, ya, kita bukan saja kita yes I understand, no, more than understanding, I feel you, as if I can put myself to your shoes. I feel you, I feel you my dear. Nampak? Itu hati. Sebagaimana kita boleh feel orang lain, Allah kurniakan hati itu untuk feel Allah yang lebih dekat dengan kita, lebih dekat daripada orang sekitar kita, circle kita semuanya. Ya. Baik. Hadis yang berikutnya, haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah daripada Aswad bin Qais daripada Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, telah menimpa batu ke atas jari jemari kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berdarah. Baginda bersabda, bahasa Arabnya saya baca dulu syairnya, ucapannya, hal anti illa usbu' hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti, kata Rasulullah. Okay, lagi saya baca, hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Maksudnya, bukankah engkau hanya jari jemari yang berdarah, dan kau wahai jari menemui darah di jalan Allah. Memang nampak seperti rangkap syair, sebab ada T. Akan tetapi tidaklah ungkapan seperti ini menyebabkan Rasulullah seorang penyair. Sebab biasanya seseorang itu dikategorikan sampai penyair buat zaman tu apabila mereka mengarang lebih daripada 100 rangkap syair, maksudnya beratus-ratus rangkap syair, barulah dikategorikan sebagai penyair. Kalau setakat 2 rangkap seperti ini, tak adalah dipanggil penyair. Rasulullah ni bukan penyair, Rasulullah ni utusan Allah, utusan Allah, bukan penyair. Macam macam saya karang syair begini, kamu jangan menjadi bebal, nama saya Muhammad Iqbal. Boleh ke saya penyair? I'm a poet. Saya declare, now I'm poet, because tengok macam mana saya karang syair. Janganlah kamu menjadi bebal, nama saya Muhammad Iqbal. Tidak, saya hanya boleh rangkap 1-2 begitu, tak menyebabkan saya jadi penyair, tak menyebabkan saya boleh dapat gelaran title The Poet. Is it? Lagi satu, kipas rumah saya ni, kalau dia slow, saya ambil tangga, saya buka, saya tukar kapasitor dia. Saya pergi kedai, saya minta 2.5 punya volt, tukar kapasitor sebab dah slow. Adakah saya boleh mendapat gelaran technician sebab hanya tahu nak tukar kapasitor? Dekat kipas dah slow, maksudnya dia ada masalah kapasitor, just tukar kapasitor, habis cerita, laju balik. Adakah saya technician? Tidak. Elektrik rumah saya ni macam-macam saya buat. Sebab saya sekolah tu kemahiran hidup, kita ada subjek kemahiran hidup. Jadi macam-macam lah, sampai meletup-letup pun ada saya buat. Ada yang macam tikus membaiki labu pun ada. Tapi saya suka cabaran. Ya. Banyak benda-benda elektrik kat rumah saya buat sendiri.
Ya, kadang-kadang isteri saya pun pelik, dia ni kahwin dengan ustaz ke technician? But still I'm not technician. Boleh betulkan sikit aircon, boleh betulkan sikit lampu, boleh betulkan wiring, tak menjadikan saya technician. Ya. Begitulah ni. Saya pun boleh betulkan motor. Dulu saya ada motor, saya boleh buka carburetor, boleh cuci carburetor, boleh tebuk exhaust, macam-macam saya boleh buat. Tak menyebabkan saya boleh bergelar mekanik. Hanya kerana saya boleh buka exhaust, betulkan tempat filter angin dan sebagainya, tak menyebabkan saya mekanik. Ya. Baik, hadis yang berikutnya. Haddatsana Ibnu Umar, haddatsana Sufyan bin Uyainah, daripada Aswad bin Qais, daripada Jundub bin Abdullah Al-Bajali, iaitu dengan seumpama hadis sebelum ini. Sebab ada perawi yang berbeza, jadi itu hadis yang dikira hadis yang berbeza just untuk nak menyokong hadis yang sama, maksudnya nak kuatkan lagi hadis ni bukan datang dengan satu riwayat tapi dengan riwayat yang lain juga. Yang berikutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Yahya bin Sa'id, haddatsana Sufyan Ats-Tsauri, amba'ana Abu Ishaq, daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata kepadanya, adakah kamu semua lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah? Beliau menjawab, tidak, demi Allah baginda tidak pernah berpaling. Ini tidak pernah berpaling daripada medan perang. Tetapi beberapa orang yang terburu-buru berpaling, mereka dicegat oleh puak Hawazin dengan panahan anak panah. Ada sikit dalam satu peperangan orang Islam terpencar, nampak macam berpaling lari, tapi sebenarnya mereka sedang untuk kumpul strategi semula, sebab puak Hawazin musuh yang menyerang mereka itu panah. Ketika itu baginda Rasulullah SAW berada di atas bagal, dan Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib memegang tali pengendalinya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, akulah Nabi bukan pendusta, akulah anak Abdul Muttalib. Baik, setelah daripada peristiwa itu, baginda SAW selamat sampai ke Mekah sebagai penguasa Mekah yang baru, sebab seluruh penduduk kota Mekah surrender, jadi baginda masuk sebagai pemerintah yang baru. Jadi Abu Sufyan yang selama ni menyerang Rasulullah pun surrender. Beliau sendiri yang pegang tali unta, tali bagal, tali kenderaan Rasulullah ni, bawa masuk dalam Mekah. Dan pada ketika itu baginda sedang lalu dan disaksikan oleh orang-orang Mekah yang baru ditawan, mereka lihat ni pemerintah mereka yang baru masuk, sedang masuk kota Mekah menuju ke Kaabah. Dan Rasulullah SAW mengungkapkan kata-kata yang nampak seperti syair. Baginda berkata, ana nabiyyu la kadhib, ana bnu Abdul Muttalib. Sekali lagi, ana nabiyyu la kadhib, ana bnu Abdul Muttalib. Aku nabi yang bukan pendusta, akulah anak Abdul Muttalib. Anak di sini maksudnya keturunan Abdul Muttalib, cucu Abdul Muttalib. Ya. Ulama mengatakan kenapa beliau mengungkapkan sedemikian. Pertamanya, Mekah ini tempat lahir beliau. Beliau telah mengalami penderitaan, pemboikotan, pengusiran, penghambatan, penghalauan, penghinaan yang besar di kota Mekah. Ya, kerana menyampaikan tauhid yang telah didustakan oleh orang kafir Quraisy Mekah. Didustakan, ditolak, di-reject. Dan kemudian Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Takdir Allah, lepas 8 tahun ke Madinah, Allah jadikan kota Mekah jatuh di tangan Nabi SAW. Sekarang baginda masuk sebagai penguasa, raja yang baru kepada Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Itulah peristiwa Fatah Mekah. Dan baginda SAW masuk, baginda ingin bagi tahu, ingin tegaskan, inilah apa yang telah disebut-sebut oleh nendaku dahulu, bahawa akan keluar daripada keturunanku pemimpin kepada umat manusia. Siapa yang mimpi dan bagi tahu pada orang-orang Mekah? Atuk baginda sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdul Muttalib, yang merupakan raja Mekah zaman dahulu. Raja Mekah. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, atuk Rasulullah. Atuk Rasulullah ni raja Mekah, penghulu Mekah. Ya. Abdul Muttalib, beliau sentiasa dapat mimpi yang beliau akan ada keturunan yang jadi pemimpin besar, dan beliau sentiasa bagi tahu kepada rakyat jelatanya, akan keluar daripada keturunanku pemimpin manusia, pemimpin yang hebat.
memimpin manusia. Jadi orang Mekah semua tahu tentang mimpi Abdul Muttalib ni. Dah memang well known dah. Sesuatu yang dah well known. Dan Nabi SAW nak imbas kembali ingatan mereka apa yang telah dipredik oleh atuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sendiri tak pernah sembah berhala ya. Tu saya kata Arab jahiliah ni bukan semua sembah berhala. Abdul Muttalib tak pernah sembah berhala. Ayah Rasulullah dan ibunya Aminah dan Abdullah tak pernah sembah berhala. Isteri Rasulullah Siti Khadijah pun daripada kecil tak pernah sembah berhala. Dan sepupu sepapat Siti Khadijah pun ramai yang tak sembah berhala. Waraqah bin Naufal, ini semua waris-warah kerabat Siti Khadijah tak sembah berhala. Sayyidina Abu Bakar tak pernah sembah berhala ya. Abu Talib pun tak sembah berhala. Pakcik Rasulullah Abu Talib pun tak sembah berhala. Cuma beliau tak declare secara umum saja yang beliau beriman dengan Nabi SAW. Sayyidina Ali memang tak pernah sembah berhala ya. Sebab daripada kecil dah memang beriman dengan Nabi SAW. Tapi sebelum beriman tu tak pernah juga sembah berhala. Ayah dia pun Abu Talib tak pernah sembah berhala. Abu Talib, atuk dia Abdul Muttalib, ayah Abdul Muttalib Hashim pun tak pernah sembah berhala. Semua moyang Rasul tak pernah sembah berhala. Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Ma'ad bin Adnan, semua tak pernah menyembah berhala. Sampai Nabi Ibrahim tak pernah sembah berhala. Bahkan seluruh keturunan Rasulullah, moyang sampai Nabi Adam tak pernah siapa sembah berhala, baik moyang lelaki dan moyang perempuan. Semuanya Allah jaga. Dan semua berlaku dengan perkahwinan yang sah. Betapa sucinya Rasulullah SAW yang kita ikuti ini. Jadi Rasulullah nak bangkitkan sentimen untuk ingatkan kembali apa yang telah difirasatkan oleh Abdul Muttalib ini. Dan akhirnya mereka imbau kembali dan semuanya beriman dengan Rasulullah SAW. Semua beriman. Abu Sufyan, isterinya Hindun, bahkan semualah tak tertinggal seorang pun. Tak ada tertinggal orang Quraisy seorang pun yang tak beriman dengan Nabi SAW. Semua beriman. Mekah tu jadi semua beriman. Yang musuh-musuh ketat, otai-otai lama semua beriman. Abu Sufyan ni kan panglima perang kafir, perang Rasulullah. Kat Uhud tu yang kita tahu pemanah Rasul kena bunuh, itu angkara Abu Sufyan. Tengok Fatah Mekah dia bawa. I'm sorry. Bawa tali pengendali, tali kekang kenderaan Rasulullah. Isterinya Hindun upah Wahsy untuk bunuh Sayyidina Hamzah. Ya, belah lagi Hamzah radhiyallahu anhu. Orang bertanya, Hindun, dulu kau pernah cakap kalau kedai kau masuk Islam, kau takkan masuk Islam sama sekali. No, I mean you said that if my donkey masuk Islam, I will not embrace Islam, never, forever and ever. But what happened now? Hindun, what happened now? You already embrace Islam tak? Dia kata, ya, betul, aku tak masuk Islam, tapi Islam dah masuk aku. Pandai dia cia-ciakan orang. Aku tak masuk Islam, Islam dah masuk aku. Rasulullah masuk, Rasulullah maafkan semua penduduk kota Mekah. Siapa yang tak cair? Siapa yang tak percaya dengan Rasulullah? Baginda berada pada posisi yang sangat strategik untuk balas dendam, sebab semua dah jadi rakyat jelata, bukan rakyat jelata lagi, tawanan perang. Rasulullah boleh perlakukan apa saja keputusan terhadap mereka. Mereka ni banyak menindas Rasulullah. Tapi Rasulullah pilih untuk tak nak panjangkan cerita, kita bermaafan kosong-kosong. Cair habis semua. Semua masuk Islam. Kemudian ada beberapa orang Mekah yang dah lari tau. Anak Abu Jahal, Ikrimah, semua dah lari, dah nak sampai sepadan keluar. Bila Rasulullah umumkan dimaafkan, mereka hantar terus keluarga mereka yang tinggal di Mekah, hantar pemacu kuda yang terlaju, terpantas, panggil mana-mana yang dah tu, kata Muhammad maafkan kita semua. Mula mereka tak percaya, kata kamu bohong ke, takkan Muhammad? Iyalah, kau pun tahu Muhammad kan, dia tak pernah berdusta. Mereka semua masuk balik Mekah. Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam di tangan Rasulullah. Yang dah di sebadan-sebadan semua balik semua. Sampai tak ada
Tak ada dah, tertinggal orang Quraisy yang menjadi kafir, semua masuk Islam. Baik. Kalau kita baca riwayat hidup Abdul Muttalib ni menarik. Riwayat hidup beliau banyak penuh dengan prediction, penuh dengan firasat, penuh dengan foresight untuk nak menceritakan yang akan lahir daripada aku ni pemimpin, akan lahir daripada aku ni pemimpin. Semua orang tahu. Benda tu dah well known di kalangan penduduk Mekah. Cuma bila Rasul masuk ingatkan balik, memang kena tepat. Dia macam panah yang kena pada sasarannya. Sangat tepat dan sesuai. Baik, hadis yang berikutnya, haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Abdul Razak, haddatsana Ja'far bin Sulaiman, haddatsana Sabit daripada Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dalam melaksanakan umrah qada. Sebab yang tahun lepas tu Hudaibiyah tak dapat masuk kan. Kadang perjanjian Hudaibiyah tu orang Mekah belot. Itu yang Rasul siapkan angkatan. Bila Rasul siapkan angkatan, lepas tu orang-orang yang asalnya nak tolong penduduk kota Mekah semua cabut lari. Itu yang penduduk kota Mekah angkat kain putih, surrender. Okey, kami semua surrender. Kalau tak habis, sebab angkatan Rasulullah dah hebat waktu tu, tahun 8 Hijrah. Angkatan dah hebat. Mereka punya alliance semuanya dia dah lari. Orang Yahudi yang mula nak janji kata kita hancurkan Muhammad dan orang Islam, semua lari lintang pukang. Tinggal terkotak-kanting orang Mekah. Ya. Baik. Jadi sebab tu next year tu bagi dia masuk sebagai penguasa baru, terus tunaikan umrah qada. Dan Ibnu Rawahah berjalan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam dan mendeklamasikan syair. Saya baca bahasa Arabnya. Khallu banil kufari an sabili, al-yawma nadribukum ala tanzili, darban yuzilul ham an maqili, wa yuzhilul khalila an khalili. Biarkan kaum kafir dengan jalannya. Hari ini kami akan memukul kalian dengan Al-Quran yang diturunkan, pukulan yang akan menghilangkan mimpi dari tempat tidurnya dan akan dilupakan seseorang daripada kekasihnya. Maksudnya hari ini Islam datang dengan bawa pukulan kebenaran Al-Quran. Ini yang dijanjikan, inna fatahna laka fatham mubina, indeed we grant you a great victory, O Muhammad. Surah Al-Fatah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepadanya, waktu tu, sebab waktu tu sahabat masuk dengan Rasulullah kata Mekah, ada sahabat ni dia bersyair. Ya. Sayyidina Umar berkata, wahai Ibnu Rawahah, di sisi baginda Rasulullah SAW dan di tanah suci haram Allah, engkau mendeklamasikan syair. Maksudnya engkau bersyair-syair tepi Nabi dalam kawasan tanah haram. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ni yang saya nak bagi tahu tadi ni, signifikan syair ni. Kenapa Rasulullah meraihkan syair walaupun wahyu Quran sedang diturunkan, Jibril masih turun lagi ni, sabdaan-sabdaan baginda masih diucapkan. Kenapa Rasulullah allow syair ini untuk terus dikumandangkan, didendangkan, dideklamasikan? Lihat perkataan Rasulullah SAW, biarkan dia wahai Umar, ungkapan dia itu lebih cepat terkesan di hati mereka daripada lemparan anak panah. Maksudnya Al-Quran dan hadis mempunyai peranannya tersendiri besar, agung, azim, dan kesannya sangat hebat kepada hati. Akan tetapi ia memerlukan tafakkur, tadabbur, tazakur. Akan tetapi karangan manusia ni dia sama, lebih kurang sama level dengan kita. Jadi karangan dia, ucapan, susunan perkataan dia tu lebih dia lebih dekat dengan hati, dia lebih cepat. Dia lebih cepat tembus pada hati, lebih cepat naikkan semangat. Bukan bermakna Quran dan hadis tak boleh naikkan semangat, boleh. Sebab Quran dan hadis lebih hebat, tetapi dia perlukan tafakur, tazakur, sebab semua tu lautan yang hebat. Dia lautan yang hebat. Tapi ucapan manusia dia lebih kurang sama level dengan kita. Jadi dia lebih masuk dengan kita. Dia punya percakapan tu lebih ngam dengan kita. Kau kekasih awal dan akhir, kau kekasih batin dan zahir. Ada lebih cocok masuk. Perlu diketahui Jamal Abdillah menyanyikan lagu itu adalah karangan keturunan Rasulullah SAW, dan bukan untuk kekasih cinta-cinta, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu karangan Said Amin Ash-Shihab.
Said Amin Al-Shihab Ba'lawi Al-Husaini, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai jiwa sufi, jiwa tasawuf. Said Amin Shihab, Amin Shihab, keturunan bin Shihab, keturunan Hadramaut, keturunan Habaib. Dia yang buat. Dan banyak lagi yang lain-lain juga dibuat. Yang orang ingat ini lagu cinta-cinta cantun asmara. Yang lain adalah suci dalam debu. Suci dalam debu. Ini perjalanan roh. Perjalanan roh yang asalnya berdebu. Perjalanan roh yang asalnya suci kemudian diletakkan dalam jasad yang berdebu, lalu mencari pintu hakikat untuk menuju ke syurga supaya di sana dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu Kekasih Awal dan Akhir dan Suci dan Debu langsung tidak ada lirik yang berkaitan dengan cinta cantun atau manusia, tak ada. Semuanya tinggi. Semuanya cerita tentang hakikat kehidupan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak cakap pada manusia kau kekasih batin dan zahir. Ini Allah, sebab Allah yang namanya Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Dalam Quran surah Al-Hadid Allah Ta'ala berfirman, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah awal, dialah akhir, dialah batin, dialah zahir, dan Allah pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Lalu dijadikan lirik, kau kekasih awal dan akhir, kau kekasih batin dan zahir. Ya. Malam menanti siang, siang menanti malam, bagai berkurun lamanya, sebab kita dah rindu pada Allah. Ya. Masa memisahkan kita, antara kita dengan Allah, hingga ku terlupa pada paras rupa. Malam mencari mimpi, siang mencari erti. Kita ingin mencari erti kehidupan, hakikat hayat. Tersingkap 1000 makna, terucap 1000 kata, terkupaslah rahsia. Sebab antara kita dengan Allah ada rahsia bentuk perhubungan yang sangat secret. Sekian lama berpisah, akhirnya bertemu, mengenang dosa, mengenang rindu. Mana kita cakap dengan kekasih manusia dosa? Mengenang dosa, mengenang rindu, dan ternyatalah cintaku yang satu. Kau kekasih awal dan akhir, kau kekasih batin dan zahir dan batin. Setelah ku sedari cintamu yang abadi, tak ku harap, tak ku peduli, walau bulan jatuh ke bumi. Kan hadir bidadari, tak ku mimpikan lagi, kerana dah nampak Allah bidadari, tak ada apa-apa. Kerana kau lebih mengerti. Sekian lama berpisah, akhirnya bertemu. Walau hadir bidadari, tak ku mimpikan lagi, kerana kau lebih mengerti, kerana kau lebih ku kasihi. Ya. Sebab manusia di dalam syurga, bila nampak Allah, semua kenikmatan syurga semua sirna, terlupa. Sebab hebatnya pandangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Sebab tu ungkapan syair ni, kasidah-kasidah, sebab ulama-ulama tasawuf guna kan, buat kasidah dengar sebab kasidah-kasidah dia dapat tarik jiwa kita cepat. Waktu baca Quran kita baca Quran, waktu baca hadis kita baca hadis, waktu kasidah kita baca kasidah. Itu semua ada zaman Rasulullah SAW. Hadis yang berikutnya, haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Syarif daripada Simak bin Harb daripada Jabir bin Samurah berkata, aku duduk bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 100 kali. Para sahabat saling mendeklamasikan syair dan bercerita tentang perkara jahiliyah. Mereka dendangkan syair tentang macam mana teruknya mereka zaman jahiliyah, kemudian betapa nikmatnya dalam Islam, kan?
Sedangkan baginda Nabi SAW hanya berdiam diri dan kadang-kadang tersenyum bersama mereka. Maksudnya Rasul endorse. Mereka ni duduk sama-sama balas-balas syair. Dan mereka ingatkan sama sendiri bagaimana keadaan mereka ketika jahiliah dan betapa nikmatnya datang Rasulullah SAW. Hadatsana Ali bin Hujr, hadatsana Syarik daripada Abdul Malik bin Umair, daripada Abi Salamah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi SAW bersabda, seindah-indah ungkapan yang pernah diucapkan oleh orang Arab ialah ucapan Sayyidina Labid radhiyallahu anhu, itu ingatlah setiap sesuatu selain Allah akan binasa. Hadatsana Ahmad bin Malik, hadatsana Marwan bin Muawiyah, daripada Abdullah bin Abdul Rahman At-Taifi, daripada Ammar bin Syarih, daripada ayahnya berkata, aku membonceng kenderaan di belakang Nabi SAW. Naik tunggang unta, Rasul naik unta, dia bonceng belakang, naik belakang sekali dengan Nabi. Lalu aku bacakan 100 qafiyah. Qafiyah ni bait syair, ya. Daripada perkataan Umayyah bin Abi Sa'd. Umayyah bin Abi Sa'd ni penyair zaman Arab jahiliah, dan meninggal sebelum Rasulullah dapat jadi bawa tauhid. Setiap kali aku bacakan kepada baginda satu bait syair, baginda Nabi bersabda kepadaku, ni bahasa pasar Arab. Maksudnya tambahkan lagi, sehingga aku bacakan kepada 100, iaitu bait syair. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, hampir saja dia, yakni Umayyah itu masuk Islam. Hampir dia ni tergolong daripada kalangan orang Islam, sebab bait ni penuh dengan makna-makna akidah yang betul dalam Islam, dan makna-makna akhlak yang baik dalam Islam, ya. Ni kira jadi radio lah, kita dalam masuk kereta dengar radio Aikim kan, nasyid. Ni dia jadi radio ni, naik dengan Rasulullah dia jadi radio, dia dendangkan kasidah beratus-ratus bait rangkap. Bila berhenti, Rasul kata tambah lagi. Rasul kata baca Quran dah pula. Rasul ni santai waktu baca Quran, waktu tengah santai kenderaan ni nak kena relax kan, pasang nasyid, pasang kasidah. Hadatsana Ismail bin Musa Al-Fazari dan Ali bin Hujr, dan semuanya membawa makna yang sama. Kedua-duanya berkata, hadatsana Abdul Rahman bin Abi Zinad daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda Rasulullah SAW meletakkan satu mimbar untuk Sayyidina Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit adalah ketua penyair, dia leader, ketua tim. Hasan bin Sabit yang paling prominent antara penyair Rasulullah, Hasan bin Sabit, di dalam masjid, supaya dia berdiri di situ untuk membangga-banggakan baginda Rasulullah SAW. Ini untuk memuji-muji Rasulullah SAW, supaya dia mempertahankan baginda Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah ni memang orang sentiasa attack baginda, jadi beliau akan keluarkan syair-syair yang mempertahankan Rasulullah dengan memuji-muji baginda. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membantu Sayyidina Hasan melalui perantaraan Ruhul Qudus, iaitu Jibril. Maksudnya Jibril membantu dengan ilham-ilham yang dibisikkan kepada Sayyidina Hasan bin Sabit untuk menciptakan syair-syair yang hebat. Ketika dia mempertahan atau membangga-banggakan baginda Rasulullah SAW. Ini yang saya kata dari mimbar dalam masjid untuk penyair, mimbar khusus, pentas khusus. Antara dendangan kasidah Sayyidina Hasan bin Sabit adalah bahasa Arabnya okey. Wa ahsana minka lam taraqat aini wa ajmala minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. More magnificent than you that my eyes never seen,
a person like you, a more beautiful than you, that no woman had given a birth to any child like you. You were created free from any blemish. You were created free from any blemish, as if you told Allah how to create you, then Allah created you as your wish. Subhanallah. Ya. Dan Rasulullah tak kata apa ni syair macam ni, tak. Kerana apa yang disebutkan betul. Ya. Yang lebih unggul daripadamu, mataku tak pernah melihat manusia sehebat, sekaliber, sewibawamu. Yang lebih indah, lebih cantik, lebih tampan, lebih kacak daripadamu. Tidak ada seorang perempuan pun yang pernah melahirkan anak sepertimu. Engkau diciptakan bebas daripada segala kekurangan, daripada kelemahan, daripada kecacatan, daripada keaiban. Flawless. Ka'annaka, seolah-olah engkau diciptakan, tatkala engkau diciptakan, kau bagi tahu Allah bagaimana untuk menciptakanmu, lalu Allah menciptakanmu menurut apakah kehendakmu. Sebab betapa sempurnanya, dengan kening baginda, dengan dahi baginda, dengan semua proportionnya lebih daripada 100% sempurna, fit, handsome, tampan. Tidak ada manusia yang lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dagu baginda, dengan raut wajah baginda, dengan jambang, dengan janggut Rasulullah, dengan bidang bahu Rasulullah, dengan perut Rasulullah, dengan jari jemari Rasulullah, dengan mata Rasulullah, dengan kening Rasulullah, dengan bulu mata Rasulullah. Semuanya perfect, handsome, ya. Dengan akhlak zahir batin, ya. Haddatsana Ismail bin Musa dan Ali bin Hujr, kedua-duanya berkata haddatsana Ibnu Abi Zinad, daripada ayahnya, daripada Urwah, daripada Sayyidah Aisyah, daripada Nabi SAW seumpama hadis sebelum ini. Maksudnya ada jalur yang lain yang menyokong hadis yang berdekatan, yang menyatakan bahawa dalam masjid memang ada mimbar khusus untuk penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai di situ, insya-Allah kita sambung bab 38 pada pengajian yang akan datang, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah SWT tambahkan kecintaan dan keasyikan kita kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digolongkan daripada kalangan baginda, dibangkitkan bersama baginda, mendapat pandangan yang penuh dengan syafaat daripada baginda, mata kita dimuliakan dapat melihat Rasulullah SAW yang amat kita rindui. Mudah-mudahan mendapat syafaat baginda, dengan berkat baginda dapat masuk syurga tanpa hisab, melitias-titian sirat sempat taskilan. Moga dengan keberkatan baginda Allah kurniakan kesudahan yang baik kepada kita dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah ya bihamdi, subhanakallah ya bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.